Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan selamat malam. Terima kasih kerana bersama kami dalam Bicara Naratif pada malam ini. Seperti kebiasaan, kita bersiaran selama sejam daripada pukul 9 malam sehingga 10 malam di TV1 dan juga saluran Mitra RTMD dan juga di penseriman secara dalam talian. Seperti mana yang telah pun diramalkan dan juga diwar-warkan oleh pihak Jabatan Meteorologi Malaysia, bermula 11 November 2023 sehingga Mac 2024 akan berlakunya perubahan monsun timur laut ataupun musim tengkujuh untuk musim 2023 dan 2024. Dijangkakan beberapa episod hujan lebat akan berlaku dalam sepanjang tempoh tersebut. Jadi ini memungkinkan untuk kita melihat bagaimanakah persediaan khususnya menghadapi situasi banjir dan juga banjir kilat di beberapa kawasan yang mudah terjejas dan juga berisiko banjir. Malam ini kita membicarakan berkenaan tentang agensi yang bertanggungjawab dalam pengurusan bencana dan juga banjir khususnya iaitu NADMA. Rakan NADMA dalam menepani monsun timur laut, bagaimanakah kita juga boleh membantu dan menjadi sukarelawan dan bagaimana penglibatan semua pihak untuk bersedia dalam aspek yang terburuk ataupun persediaan kepada bencana-bencana seperti ini. Bersama dengan saya terus perkenalkan Tuan Muhammad Fauzi Ismail, Ketua Penolong Pengarah Seksyen Pembangunan Komuniti dan Sosial NADMA. Apa khabar Tuan? Baik, Alhamdulillah, terima kasih bersama kami. NADMA sudah mempersiapkan semua mobilisasi anggota dan juga jentera, insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, dan Dr. Kamarul Azhari Razak, Pengarah Pusat Persediaan dan Pencegahan Bencana di PCC, Institut Teknologi Antarabangsa Malaysia Jepun, MJIIT UTM. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah. Terima kasih Doktor bersama dengan kami. Buah fikir Doktor untuk melihat bagaimana negara menghadapi dan bersedia kepada bencana dan juga risiko-risiko bencana amat mustahak pada malam ini. Terima kasih Doktor. Tuan Fauzi, seketika kita berikan gambaran berkenaan tentang perubahan monsun timur laut ini dan bagaimana persediaan kita, apakah persediaan yang kebiasaannya dilakukan untuk perubahan monsun dan juga musim tengkujuh yang seringkali dihadapi hujung tahun dan permulaan awal tahun. Baik, terima kasih Saudara Ismail selaku moderator pada Bicara Naratif malam ini. Saya raikan rakan saya Dr. Kamarul daripada DPPC UTM dan seterusnya kepada penonton-penonton untuk Bicara Naratif pada malam inilah. Jadi seperti yang dimaklumkan tadi, NADMA sebenarnya kita memang setiap tahun menunggu-nunggulah ketibaan monsun timur laut ini, yang mana ianya adalah merupakan satu acara tahunan lah, boleh saya katakan begitu, yang mana sangat-sangat sinonim dengan negara kita, yang mana di dalam bulan November hingga Mac adalah satu tempoh yang kita panggil monsun timur laut, yang mana pada tempoh ini biasanya kita akan menerima hujan yang lebat dan biasanya dia akan lebih daripada kadar purata yang selalu kita terimalah. Jadi persediaan yang kita buat dari pihak NADMA sebenarnya kita bermula sejak akhir daripada monsun timur laut yang lalu, dan persediaan yang kita garap antara salah satunya adalah persediaan untuk kita mengkoordinasikan bantuan-bantuan daripada badan-badan bukan kerajaan dan juga sukarela untuk bersama-sama dengan kerajaan, bersama-sama kita membantu mangsa-mangsa yang terjejas banjir. Dan saya sering berkata apabila saya ada sesi dengan rakan-rakan NGO ini, sebenarnya dia tiada satu entiti sebenarnya yang boleh menguruskan satu jenis bencana di mana-mana negara pun. There is no one single entity can manage a single disaster. So disebabkan atas daripada kenyataan itulah bahawa kita meraihkan penglibatan semua pihak dalam kita bersama-sama untuk kita membantu mangsa-mangsa yang terjejas banjir. Dan antaranya adalah kita adakan satu platform rasmi yang kita panggil Rakan NADMA, yang mana ini adalah satu platform untuk kita meningkatkan kerjasama di antara pihak kerajaan dan juga badan-badan bukan kerajaan NGO inilah. Dan aktiviti yang kita libatkan ini bukan hanya tertumpu kepada aspek semasa sahaja Ismail, kita juga menumpukan dari segi sebelum dan juga selepas bencana. So it's a complete cycle dalam disaster management itulah, dalam pengurusan bencana. Dan kita welcome, kita menerima siapa saja badan-badan bukan kerajaan yang ingin tampil membantu, yang untuk berpeluang terlibat dalam program dan juga aktiviti-aktiviti yang kita anjurkan dalam bentuk seperti perkongsian maklumat bencana. Kita juga melaksanakan program-program pembangunan kapasiti. Kita buat program-program latihan, kita buat program-program koordinasi dan sebagainya. Serta kita memberi peluang juga untuk pelibatan NGO ini untuk melaksanakan program-program pengurangan risiko bencana berasaskan komuniti, yang mana matlamat dia adalah untuk kita menyediakan masyarakat untuk menjadi lebih berdaya tahan lah. Jadi NGO ini kita welcome, kita terbuka kepada mana-mana NGO yang mendaftar dengan pejabat pendaftar pertubuhan ROS. Ada juga dari NGO di kalangan NGO ni yang berdaftar dengan pejabat pertubuhan belia ROY,
dan juga Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM serta bahagian halaman undang-undang Bahyu lah. Okay. So lebih kurang begitulah platform Rakan Nak Mai ini, yang mana kita meraihkan, kita welcome dengan syarat mereka ini berdaftar lah, supaya kita dapat pastikan NGO ini benar-benar wujud dan kita tahu apa kapasiti mereka, dan insya-Allah sekiranya berlaku bencana dan mereka ingin tampil membantu, kita boleh menggunakan kapasiti yang mereka ada untuk bersama-sama dengan kerajaan membantu mangsa terjejas banjir. Komitmen sukarelawan ini kita raikan, kita mengalu-alukan penglibatan secara langsung maupun tidak langsung dalam aspek kesukarelawanan bagi membantu mereka yang terjejas banjir ataupun mungkin pra-banjir, pra-bencana ataupun pasca bencana itu dalam aspek pembersihan dan sebagainya. Tetapi yang paling menggusarkan adalah isu keselamatan, kerana kita tidak berkompromi berkenaan isu keselamatan. Jadi perkara ini mungkin kita akan perjelaskan dan bincangkan bersama seketika nanti. Doktor, institusi ataupun pusat persediaan dan pencegahan bencana ini, kita amat berbesar hati kerana sebuah institusi akademik memberikan gambaran buah fikir serta kepakarannya dalam menyediakan mungkin gambaran-gambaran berkenaan bagaimanakah antara aktiviti preparation ataupun persediaan dan apakah antara cadangan-cadangan untuk mengatasi masalah bencana ini supaya ia tidak memberi risiko yang lebih besar kepada mereka yang terjejas ataupun kepada masyarakat. Jadi apa yang diusahakan secara langsung maupun tidak langsung oleh pusat persediaan ini dalam konteks menghadapi bencana? Baik, terima kasih Tuan Moderator pihak RTM dan juga sahabat saya Encik Fauzi. Terima kasih pihak NADMA atas ruang dan peluang. Baik, mungkin saya boleh kupas dalam beberapa perspektif melihat peranan ahli-ahli akademia, pihak-pihak saintis dalam membantu terutamanya pihak kerajaan dalam mengurus bencana bahaya baru muncul sebagai contoh. Risiko sistemik, bencana berganda yang kita lihat agak kompleks dan bencana yang kita hadapi amat berbeza 10 tahun, 20 tahun lampau. So di sinilah peranan DPPC, Disaster Preparedness Prevention Center, di MJIT UTM untuk meneroka beberapa teknologi baru, penggunaan sains dan juga inovasi yang unik dalam kita cuba mencungkil beberapa solusi-solusi yang lebih cost efektif. Dan kita lihat senario bencana masa kini amat kompleks, dalam erti kata jumlah kerugian saban tahun semakin meningkat. Dan dengan kadar pembangunan dan perbandaran yang semakin meningkat juga, kerisauan itu tetap ada dalam usaha untuk kita mengurangkan kadar kerugian ekonomi dan juga kadar kematian. Jadi kita melihat beberapa penggunaan teknologi-teknologi termaju, moden, termasuklah bagaimana kita bekerjasama dengan hampir 30 universiti di Jepun, melihat meneroka beberapa teknologi aplikasi baru yang boleh diadaptasi dalam konteks senario di Malaysia. Teknologi ini untuk teknologi amaran awal atau teknologi bagi pengurangan risiko kesan bencana itu? Baik, pelbagai konteks. Dalam konteks ini kita boleh lihat dari segi teknologi pemetaan itu sendiri, teknologi pemantauan, teknologi yang turut menyentuh tentang sistem amaran awal end-to-end, dan juga teknologi yang mungkin boleh dilihat dalam konteks bagaimana kita boleh mengurangkan kadar kebergantungan kepada beberapa kapasiti-kapasiti yang terhad. So dalam konteks rakan NADMA, alhamdulillah pihak UTM dijemput oleh pihak NADMA untuk meneroka, memahami beberapa permasalahan cabaran-cabaran dikala kita menghadapi bencana besar, sebagai contoh Disember 2021. So di situlah peranan pihak saintis, pihak akademia bersama-sama dengan pihak pengubal dasar, pengubah polisi. Bagaimana kita boleh mencari solusi yang tuntas, rentas sektor, bagaimana kita boleh libat samakan ahli-ahli NGO ini dalam mencari satu titik notah bagaimana kerjasama ini boleh ditingkatkan, disepadukan dikala kita menghadapi bencana besar. So di sinilah sebenarnya peranan pihak akademia ke hadapan, menterjemah beberapa dasar dan polisi agar difahami oleh masyarakat dan sebahagiannya diterjemah kepada tindakan. Ini sesuatu yang banyak diguna pakai di negara-negara maju.
Ya, yang lebih penting data saintifik itu membantu sebagai nilai tambah persediaan yang lebih rapi khususnya dalam mengurangkan risiko dan impak bencana itu kepada kawasan dan juga komuniti. Tuan Kamarul, apa mungkin peranan sukarelawan ini dan keterlibatan sukarelawan ini dalam membantu NGO ataupun terlibat secara langsung dalam gerakan yang dimainkan oleh NGO membantu kawasan-kawasan yang terjejas banjir ataupun mangsa-mangsa yang terjejas banjir? Baik, terima kasih. Saya rasa peranan yang dimainkan oleh pihak-pihak NGO dan juga badan sukarela ini kita tak boleh nafikanlah. Selain daripada sektor kerajaan dan juga sektor swasta, mereka ni kita boleh kategorikan sebagai sektor ketiga yang tidak kurang pentingnya untuk kita libatkan sama dalam aktiviti pengurusan bencana di negara kita. Antara peranan yang contoh mungkin yang saya boleh kongsikan yang di sini adalah mereka ni selain daripada mereka ni adalah orang-orang yang tampil ke hadapan tanpa diminta pun sebenarnya kan. So kita raikan yang itu. Cuma salah satu peranan mereka ni adalah untuk komplement ataupun untuk melengkapi apa yang agensi kerajaan ataupun pihak-pihak lain yang berikan terutamanya dalam sesi ataupun operasi bantuan bencana. Boleh turut serta dalam operasi menyelamat? Kita sebenarnya kita meraihkan sebab kita pun faham kadang-kadang bila bencana yang dalam skala yang besar kita mungkin memerlukan lebih banyak sumber manusia untuk digerakkan untuk menyelamat dan sebagainya. Dalam masa yang sama kita perlu berhati-hati dalam konteks ini kerana kita tidak mahu sebarang kemalangan ataupun kecelakaan yang ditimpa kepada mereka yang sebenarnya nak membantu, tetapi akibat daripada kita tidak berhati-hati ini mungkin mendatangkan bahaya pula kepada mereka. Jadi kita sering menasihatkan kepada rakan-rakan NGO yang ingin tampil membantu terutamanya dalam operasi mencari dan menyelamat supaya mendaftar terlebih dahulu, memperkenalkan diri maksud saya untuk dengan agensi kerajaan supaya kita boleh tahu siapa mereka ini dan apakah kelebihan ataupun services yang mereka ada boleh. Ada sebarang skill yang perlu dilengkapi oleh sukarelawan? Kita sebenarnya biasanya lah kita kalau dalam operasi mencari dan menyelamat ni basic skill dia mungkin dari segi nak bawa bot, mungkin dari segi macam mana nak mencari arah. Kerana apabila banjir tu Saudara Ismail, bila kita pergi kita tak nampak apa pun. Dia macam seolah kita berada di lautan. Dan mungkin dari segi aspek keselamatan juga apabila mereka ini adalah bukan daripada kawasan itu, mereka datang daripada luar, dia tak familiar, dia tak biasa dengan persekitaran di situ, jadi mungkin dia tak tahu apa yang ada di bawah air itu, mungkin kereta, mungkin tembok rumah orang, dan bila dia lalu dekat situ dia mungkin boleh terbalik dan sebagainya, membahayakan diri mereka. Okey, Tuan Fauzi dan juga Dr. Kamarul, kita nak berehat seketika, kita akan sambung bagaimanakah penglibatan sukarelawan NGO dan juga NADMA dalam rakan NADMA ini boleh mengurangkan risiko dan juga membantu kelangsungan dalam aspek-aspek operasi menyelamat dan sebagainya serta persediaan bencana. Kita akan kembali selepas ini dalam Bicara Naratif. Persediaan awal menghadapi banjir. Dapatkan maklumat tentang banjir di tempat anda melalui hebahan radio, televisyen, media sosial, agensi kerajaan yang berkenaan serta bilik gerakan banjir negeri atau daerah yang berhampiran. Periksa saluran air seperti longkang supaya tiada halangan. Pastikan lokasi pusat pemindahan dan pusat bantuan bencana di tempat anda. Sediakan peralatan kecemasan dan bekalan makanan yang secukupnya. Pastikan seluruh ahli keluarga anda sentiasa peka dengan perubahan persekitaran. Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah. Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik,
sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Kawalan Program Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 kilometer bergantung kepada keadaan topografi setempat. Terdapat 2 jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta. Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat bersiap siaga menghadapi bencana banjir. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan. Dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak bertiwi, bangunkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak bertiwi, semarakkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ya, bersua kembali dalam Bicara Naratif. Semestinya kita bersedia dalam apa juga keadaan yang terburuk sekalipun dan apatah lagi dalam keadaan bencana. Doktor, ini suatu perkara yang penting kerana apabila membicarakan berkenaan bencana, satu saat pun boleh membahayakan nyawa dan satu saat amat penting antara hidup dan mati. Jadi perkara ini adalah berkenaan tentang masa adalah segala-galanya. Dan dalam kadar masa yang singkat itu, responden ataupun persediaan respon itu amat penting. Jadi bagaimana dengan kemudahan teknologi, kepakaran kita dan juga persediaan daripada sentral kepada lokasi memainkan peranan, khususnya apabila hubungan telekomunikasi terputus di beberapa kawasan-kawasan yang berisiko bencana. Baik, terima kasih. Saya rasa soalan yang amat baik untuk dikupas dan mungkin kita boleh lihat daripada pelbagai sudut perspektif. Pelbagai usaha dan inisiatif oleh pihak kerajaan, terutama dalam meningkatkan tahap pelaburan, penggunaan teknologi baru, moden, tidak lain tidak bukan adalah untuk mempercepatkan proses mungkin tindak balas, dalam konteks tindak balas, memperkemaskan sistem risiko, komunikasi risiko yang ada, dan juga dalam konteks sistem amaran awal, alangkah baik jika kita mempunyai masa yang mencukupi untuk dihantar maklumat itu lebih awal kepada mereka-mereka yang berada di kawasan-kawasan berisiko. So di sinilah sebenarnya usaha ataupun inisiatif yang dimainkan ini harus memberi impak langsung. So impak di sini dalam konteks soalan yang dikemukakan berkenaan dengan masa. Dan ini kita dalam dunia bencana memperkatakan tentang nyawa manusia. Dan setiap tindakan, setiap keputusan yang dibuat harus berasaskan data, harus berasaskan fakta, data dan juga bukti lapangan. So di sinilah peranan teknologi untuk membantu pihak pembuat keputusan. So dalam usaha kita menangani impak perubahan iklim, kita juga amati beberapa trend tahun-tahun lampau, kemunculan bahaya baru muncul, bencana-bencana berganda yang skalanya lebih besar. Dan di sinilah peranan teknologi untuk menyampaikan dengan lebih cepat dan lebih tepat. So di sinilah jua bagaimana peranan-peranan pemodelan-pemodelan yang kita lihat makin lama makin baik
Kita memahami daripada data-data lampau agar sebarang bentuk forecasting ataupun prediction itu lebih baik. Dan yang kedua, saya ingin membawa beberapa senario-senario yang ada, seperti contoh yang berlaku di Yan, Kedah, berlaku di Baling. Kita lihat ini juga bencana-bencana geologi yang sebenarnya boleh dipetakan lebih awal kadar-kadar risikonya, tahap kerapuhannya. Dan di sinilah juga peranan data untuk memastikan kawasan-kawasan yang rentan dan rapuh ini dianalisa dengan lebih baik agar sebarang bentuk tindak balas itu dibuat secara bersasar. Dan pemakluman, hebahan dan juga data-data awal tentang kawasan-kawasan yang berisiko ini juga disalurkan kepada pihak yang berwajib dengan kadar yang pantas dan tindakan yang dibuat lebih bersasar. Di sinilah sebenarnya konsep end to end. Mereka yang mengeluarkan maklumat dan mereka yang menerima maklumat harus memahami bahawa dalam senario ataupun situasi yang kompleks, dalam bencana yang berskala besar ini, masa amat penting. Keputusan harus dibuat dengan lebih cepat dan tepat dan ia harus berasaskan kepada bukti. Ini suatu yang saya cuba bawakan dalam kata kita menghadapi bentuk bahaya baru yang mungkin lebih berskala besar daripada apa yang kita alami. Dan tahun hadapan kita bakal memperingati 10 tahun bencana di Pantai Timur 2014. Jadi banyak yang kita boleh pelajari. Hampir 500,000 penduduk berpindah, pelbagai kawasan musnah dan ramai mereka yang menerima ancaman. Bagaimana proses bangkit dengan lebih cepat, build back better. Kita bukan memperkatakan semasa bencana, sebelum bencana, tapi fasa pemulihan, fasa selepas bencana. 5 tahun, 10 tahun, bagaimana komuniti-komuniti ini bangkit semula dengan lebih baik, dengan lebih berdaya tahan. Okey. Tuan Fauzi, apa yang dikatakan oleh doktor tadi berkenaan keputusan cepat dan tangkas. Kita sedia maklum hierarkinya ataupun di peringkat pembuat keputusan itu, pengurusan bencana di peringkat daerah, kemudian di peringkat negeri, barulah kepada peringkat persekutuan. Itu pun bergantung kepada amaran bahaya, taya kepada bagaimana kategori bahaya itu dalam konteks bencana. Cuma apabila bercakap berkenaan keputusan cepat dan tangkas ini, kita teringat sewaktu berlaku di Shah Alam tempoh hari, dalam suatu sekejapan saja, dalam waktu satu malam, air sudah naik dan beberapa kawasan sudah dilanda banjir. Ini dikatakan unprecedented dan tidak terduga. Jadi isu demografi, geografi dan juga isu berkenaan tentang kesan-kesan luar jangka ini perlu diberi keputusan yang cepat dan tangkas. Jadi bagaimana NADMA dalam konteks ini membuat suatu keputusan yang pantas dan tangkas bersama dengan stakeholder dan juga sukarelawan atau NGO dalam memastikan agar segalanya dapat dilaksanakan mobilisasi dengan kadar yang lebih cepat dan baik. Baik, terima kasih atas soalan tersebut. Saya rasa ini adalah satu perkara yang sering dibangkitkan jugalah oleh pihak badan-badan NGO dan juga badan sukarela ini. Isunya adalah berkaitan dengan komunikasi ataupun penyaluran maklumat dengan lebih pantas lah. Yang maklumat yang sahih. So, apa yang sebenarnya NADMA kami lakukan adalah sebenarnya kita pun seperti yang dikatakan oleh Dr. Kamarul sebentar tadi adalah membuat keputusan berasaskan data. Dan kita bekerjasama dengan pelbagai agensi kerajaan lain. Antara contoh inisiatif kerjasama yang kita telah laksanakan adalah dengan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia JUPEM, yang mana kita membangunkan satu platform DIGIM, Defence Digital Information System, DIGIM, yang mana data-data tersedia, data-data dalam bentuk spasial yang mana kita dapat daripada agensi-agensi kerajaan yang lain yang menunjukkan kolaborasi antara NADMA dan juga agensi kerajaan yang lain. Sebagai contoh, data populasi, data aset-aset ataupun data jalan dan sebagainya dikumpulkan di dalam satu platform GIS ini. Yang mana apabila kita ada maklumat ini, kita boleh membuat keputusan dengan lebih cepat dan juga lebih tepatlah. Sebagai contohnya, apabila kita dapat ramalan daripada Met Malaysia yang menjangkakan hujan lebat akan berlaku di sekian tempat, jadi kita dah boleh bersedia, kita dah boleh anticipate. Contohnya berlaku di negeri Kelantan sebagai contoh, kita dah ada data berapa ramai penduduk yang mungkin terjejas.
kita ada data di manakah lokasi pusat-pusat pemindahan ini, dan kita ada juga data tentang paras air yang mungkin akan naik, dan kita boleh menggerakkan aset-aset kerajaan untuk bersedia. Jadi melalui perkongsian data ini, saya rasa adalah satu inisiatif yang saya rasa sangat-sangat baik yang NAPMA telah lakukan. Dan mana dalam membuat keputusan ini, selain daripada itu, isu yang kedua adalah macam mana kita nak sampaikan maklumat ini kepada orang-orang yang terjejas ataupun NGO-NGO yang terlibat inilah. Jadi melalui platform Rakan Aman ini tadi, kita dah melalui tahun lepas kita dah menjemput wakil-wakil NGO. Kita tempatkan di dalam pusat kawalan operasi bencana, yang mana mereka ini mendapat maklumat yang tepat dan cepat, dan kita minta mereka wakil ini untuk sampaikan maklumat tersebut kepada rakan-rakan NGO yang lain. Bagaimana memastikan mobilisasi NGO ini tidak bertindih antara satu sama lain? Ya? Kita sudah maklum kalau di sesuatu kawasan lambakan NGO ataupun sukarelawan hadir, ini juga akan berlaku masalah yang mendatang. Betul, saya tak nafikan masalah ini akan berlaku apabila kita tidak mengkoordinasikan bantuan-bantuan daripada NGO ini dengan lebih baik. Kerana saya percaya bantuan-bantuan ini apabila tidak dikoordinasikan, dia lebih tertumpu kepada kawasan-kawasan yang sering muncul di laman-laman sosial. Kawasan-kawasan yang sering yang viral lah. So apabila ini berlaku, kita dapat lihat berlaku lambakan. Sebagai contoh, dia terdapat satu kawasan yang dihujani oleh bantuan, sedangkan ada satu kawasan lain yang tidak dilewati pun oleh NGO ataupun siapa-siapa untuk membantulah. Jadi melalui platform ini juga kita tahun ini kita dah minta rakan-rakan NGO, sehingga hari ini ada 158 NGO yang mana kita pun dah buat sesi libat urus, yang mana kita dah berkongsi maklumat. Kita minta mereka juga berkongsi maklumat di mana mereka berada di lapangan, supaya kita di NAPMA, kita di Pusat Kawal Operasi Bencana tahu mereka ni di mana dan apakah bentuk bantuan yang mereka sampaikan, supaya kita boleh channelkan ataupun salurkan bantuan-bantuan lain ini kepada tempat lain. Tidak ada tertumpu pada satu kawasan saja. Ya. Saya teringat dulu di satu kawasan lambakan pakaian yang disedekahkan oleh sukarelawan, malah lambakan makanan kering dan juga basah juga turut menjadi isu yang perlu dikoordinasikan dengan lebih baik. Niatnya baik, murni, tetapi perlulah dikoordinasikan dengan lebih baik. Doktor, perkara berkenaan tentang persediaan bencana ini, tadi saya tertarik apabila doktor bercerita pemulihan kembali, ya, semasa dan juga pasca bencana. Kalau digambarkan, kerjasama dengan negara Jepun amat menguntungkan kita, kerana kita menyaksikan Jepun boleh pulih dalam hanya masa seminggu atau sebulan. Ini amat mengujakan, kerana amat jarang sekali negara di dunia boleh pulih dalam keadaan kadar yang sepantas itu. Jadi apa yang boleh kita pelajari daripada sebuah negara termaju itu dalam proses pemulihan, khususnya untuk kehidupan yang lebih baik dan persediaan di kawasan-kawasan yang berisiko bencana, supaya pada masa mendatang kesannya itu tidak separah seperti sebelumnya, Doktor? Baik, saya ingin merungkai isu ini yang amat berat sebenarnya, kerana berdasarkan kepada hasil kajian dan penyelidikan, kita amati kebanyakan sukarelawan ataupun fokus yang ada di Malaysia hanya semasa berlaku bencana. Ini juga satu peranan ataupun platform yang diberikan oleh pihak NADMA menerusi rakan NADMA, agar NGO-NGO ini juga boleh menyumbang selepas bencana. Ini suatu lagi inisiatif yang amat baik. Termasuklah beberapa inisiatif yang mungkin saya boleh kongsikan di sini, pembangunan model pemulihan yang lebih berdaya tahan. So dengan kerjasama pihak Mercy Malaysia dan UTM, kita membangunkan satu bentuk model yang kemudiannya diterjemahkan kepada aplikasi mudah, metodologi bagaimana kita boleh mengukur kadar kerugian dan juga kadar kerosakan selepas bencana. Sebab kita lihat NGO-NGO ada juga di kalangan mereka yang mempunyai teknologi, aset, kemahiran, kepakaran. Jadi jika kita hanya memberi fokus semasa berlaku bencana, bagaimana pula peranan NGO selepas bencana, ketika fasa pemulihan. Dan kita lihat fasa pemulihan, kalau dalam konteks Disember 2021, kita memperkatakan monsun pada saat tersebut, kita memperkatakan kerugian negara mencecah sehingga 6.1 bilion. Jadi dalam kita mengutip data-data lapangan, NGO-NGO ini amat
arif dengan lokaliti setempat. Mereka tahu tempat-tempat ini. Jadi pihak NADMA menerusi rakan NADMA cuba menyediakan platform bagaimana mereka juga boleh menyumbang data-data yang berasaskan kepada fasa pemulihan agar sebarang bentuk dalam konteks inisiatif yang dibangunkan Post Disaster Need Assessment tadi, PDNA yang dibangunkan modelnya oleh pihak Mercy Malaysia boleh diadaptasi, diguna pakai oleh NGO-NGO lain. Maknanya mereka apabila menyampaikan barang bantuan, pada masa yang sama mereka boleh meninjau kadar kerosakan, kadar kerugian yang berlaku di lokaliti setempat. Menjadi mata dan telinga kepada pihak berwajib. Benar, dan mereka boleh menyalurkan maklumat bersama dengan bukti-bukti lapangan. Dan aplikasi-aplikasi mudah yang dibangunkan, model-model dan metodologi ini juga boleh diadaptasi dengan mudah. Ini juga satu inisiatif yang baik, susulan daripada platform yang dibuka, yang dibuat oleh pihak NADMA agar mereka yang ingin menyumbang bukan hanya dikala berlaku bencana tetapi juga selepas bencana. Proses pemulihan itu paling proses pemulihan. Dan berbalik kepada soalan, benar di Jepun banyak yang kita boleh pelajari, dan hasil dapatan kajian saya hampir 1 dekad ini juga melihat inilah kekuatan sesuatu bangsa ataupun komuniti untuk bangkit dalam menghadapi bencana mendatang. Jadi banyak kita lihat rumah-rumah yang dibina semula di kawasan bencana tanpa mengambil kira reka bentuk bencana, menyerap bencana mendatang. Jadi reka bentuk yang lebih berdaya tahan sebagai contoh. So kawasan-kawasan yang dinaik taraf ini harus mengambil kira ancaman risiko mendatang. Ini konsep daya tahan yang kita cuba terapkan di fasa pemulihan agar kitaran yang berlaku di kala kawasan dan komuniti ini dihimpit ataupun diancam dengan bencana mendatang, mereka mampu menyerap tekanan tersebut. Ini konsep model pemulihan yang lebih berdaya tahan. Saya teringat apabila bercakap berkenaan risiko ini, perumpamaan pernah menyebut kalau takut dilamung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau takut untuk menghadapi kesannya, maka kita perlu ada suatu persediaan yang lebih baik. Kita nak berehat seketika, Doktor dan juga Tuan Fauzi, dan kita akan kembali selepas ini. Langkah-langkah keselamatan semasa dan selepas kejadian tanah runtuh. Apabila berlaku tanah runtuh, hubungi pihak berkuasa dengan segera. Beri amaran kepada keluarga dan jiran. Berpindah segera sekiranya keadaan menjadi bahaya atau apabila diarahkan pihak berkuasa. Selepas kejadian tanah runtuh, jauhi kawasan runtuhan. Awas, banjir boleh berlaku selepas tanah runtuh. Periksa keadaan keluarga, jiran serta golongan kurang upaya. Beri rawatan pertolongan cemas jika ada yang tercedera atau sakit. Periksa tapak rumah dan tanah di persekitaran anda. Bersedia dan dengar pengumuman daripada pihak berkuasa. Laporkan sebarang kerosakan kemudahan awam. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh RTM. Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti membuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun perisian atau aplikasi di internet. Berikut adalah langkah-langkah persiapan sebelum banjir untuk 3 golongan berisiko tinggi. Untuk golongan wanita dan ibu hamil, sentiasa bersedia membawa perkara-perkara berikut: kad pemeriksaan mengandung, barangan keperluan peribadi sebagai contoh tuala wanita, barangan keperluan bayi atau anak dan bekalan ubat-ubatan.
Kepada ibu-ibu yang hamil dan hampir dengan tarikh bersalin, segera maklumkan kepada pihak kesihatan berhampiran. Barangan yang perlu dibawa ketika menghadapi banjir untuk golongan pesakit kronik yang sedang mendapatkan rawatan adalah seperti berikut: buku rekod perubatan, barangan keperluan peribadi dan bekalan ubat-ubatan. Manakala untuk ahli keluarga pesakit yang terlantar dan pesakit hemodialisis, anda dinasihatkan untuk memindahkan pesakit berkenaan terlebih dahulu dan menghubungi pejabat kesihatan berhampiran untuk khidmat nasihat selanjutnya. Pesanan ini dibawakan kepada anda daripada RTM. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan. Dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak bertiwi, bangunkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak bertiwi, semarakkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Bersua kembali rakan Natma dalam menepani monsun timur laut, Tuan Fauzi dan juga Dr. Kamarul. Tuan Fauzi, tadi kita bercerita bagaimana Natma ini boleh digerakkan, dimobilisasikan, dikoordinasikan mengikut kepada keperluan. Kerana kita tidak mahu hanya satu kawasan yang diberikan tumpuan berbanding satu kawasan yang diabaikan. Mungkin tidak diabaikan tetapi terlepas daripada pandangan oleh sukarelawan dan juga NGO. Ini penting kerana cara yang dilakukan yang paling efektif memastikan keterlibatan masyarakat khususnya dalam memenuhi keperluan semasa dan juga selepas bencana berlaku. Tuan. Baik, untuk perkara ini sebenarnya kita harus faham, kita harus sedar bahawa di kalangan NGO ni, mereka ini adalah di kalangan komuniti itu sendiri. Okay. Dan kita pun rasa, kita pun melalui penglibatan ini, kita sering dalam program-program pembangunan kapasiti kita laksanakan bersama dengan NGO-NGO, kita menggalakkan, sangat-sangat menggalakkan mana-mana NGO ataupun badan sukarela yang ingin membantu melakukan satu proses penilaian awal terlebih dahulu. Okay. Yang mana mereka menghantar satu pasukan peninjau yang mana mereka perlu melihat dulu sejauh mana skala kejadian yang telah berlaku, bencana yang telah berlaku dan apakah keperluan yang benar-benar mendesak di lapangan. Sebagai contoh, kalau kita tengokkan di setiap fasa berbeza keperluan bencana itu. Sebagai contoh, maksud saya daripada hari pertama sehingga hari ketiga ataupun hari ketujuh selalunya keperluan adalah lebih mendesak di pusat-pusat pemindahan sementara yang dikendalikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi mana-mana NGO kita galakkan untuk pergi ke pusat pemindahan sementara untuk berkomunikasi dengan pihak JKM yang menguruskan pusat pemindahan tersebut dan boleh menilai sendiri apakah keperluan yang mendesak ataupun diperlukan di pusat-pusat pemindahan tersebut. Selalunya dalam bentuk makanan, pakaian dan sebagainya. Tapi apabila tempoh itu berubah dalam tempoh 7 ke 14 hari, kita dapat lihat mungkin keperluan itu berubah. Dia beralih daripada mereka duduk di pusat pemindahan, mereka dah mula balik ke rumah. So keperluan itu dah jadi lain. Keperluan itu dah berubah kepada peralatan mencuci sebagai contoh. Ataupun kita perlukan sumber-sumber tenaga manusia untuk mencuci rumah-rumah mangsa yang waterjet dan sebagainya. Dan selepas daripada 14 hari itu, seperti yang Dr. Kamarul sebut tadi, keperluan ini dah berbeza kepada pembangunan semula. Mungkin ada keperluan untuk kita baiki pintu ataupun tingkap rumah yang rosak. So, apa yang kita sarankan kepada NGO ini adalah supaya mereka melaksanakan proses penilaian sebelum mereka menjalankan satu-satu operasi untuk membantu mangsa-mangsa yang terjejas. Dan di sini juga peranan masyarakat saya ingin nyatakan di sini, berkongsilah maklumat yang tepat atau berdasarkan keperluan sebenar. Kita juga dapatkan maklumat yang tepat. Mereka juga berkongsi maklum apakah keperluan. Jangan bila NGO tanya apa diperlukan, kita sebut
apa saja yang kita perlukan. Sedangkan mungkin barang itu diperlukan di tempat lain. Jadi sikap masyarakat pun kita perlu cakna di sini juga dalam mainkan peranan kita, dalam kita hanya menggunakan apa sebenarnya kita perlu sahaja. Jangan kita meminta ataupun kita harapkan bantuan yang lain lah yang tidak diperlukan. So itulah pada pandangan saya, kita juga menasihatkan kepada masyarakat dan juga NGO melaksanakan satu proses yang kita panggil penilaian awal. Ada dakwaan mengatakan NGO ini lebih pantas dalam menyantuni ataupun mendengar keluhan ataupun rayuan bantuan yang diperlukan oleh mangsa-mangsa terjejas banjir. Jadi ini mungkin menimbulkan perdebatan ataupun menimbulkan polemik. Apakah dalam konteks ini siapa yang bergerak dahulu yang akan menjadi first responder? Sepatutnya pihak berwajib, sepatutnya pihak yang menguruskan bencana. Tetapi kadang-kadang NGO yang terlebih dahulu bergerak ke tempat kejadian. Jadi bagaimana penjelasan ini diberikan oleh pihak Dadma, Tuan? Baik, saya rasa kita kena lihat perkara ini dari sudut yang positif sebenarnya. Maksud saya positif tu adalah kita perlu faham bahawa NGO ini dia datang dari kalangan komuniti itu sendiri. Jadi saya rasa itu adalah advantage ataupun kelebihan yang ada pada NGO ini kerana dia dah ada di kawasan tersebut. Jadi rasanya tidak mustahil mereka akan sampai dulu. Dan sebenarnya saya rasa budaya di Jepun pun sebenarnya mereka telah mendidik masyarakat mereka supaya menyelamatkan diri sendiri dulu, and then membantu komuniti, keluarga, and then membantu komuniti. Jadi apabila perkara ini kita dapat laksanakan, sebenarnya kita cuba ataupun kita boleh mengurangkan beban kepada agensi penyelamat. Dan agensi penyelamat hanya perlu memfokuskan usaha mereka untuk mereka yang benar-benar memerlukan, sebagai contohnya warga-warga emas, OKU yang terlantar dan sebagainya. Jadi apabila kita dapat menggerakkan ini, saya sering juga berkongsi dengan rakan-rakan NGO. Sebenarnya kita agensi kerajaan tiada niat untuk bersaing pun dengan NGO ini. Kita bukan nak bersaing, sepatutnya kita saling melengkapi antara satu sama lain. Setiap kekurangan yang ada pada agensi kerajaan, dia boleh dilengkapi oleh pihak NGO. Satu contoh real case scenario yang berlaku ketika banjir di Kelantan tahun lalu. Apabila kita dapat lihat ada NGO yang masuk ke kawasan-kawasan yang terputus hubungan. Yang mana mereka ini kawasan rumah dia tak banjir, tapi disebabkan dia terkepung, jadi ada beberapa NGO, sebagai contoh NGO berbentuk bantuan kesihatan, dia masuk dengan 4x4 dengan mendapat kebenaran daripada Pusat Kawalan Operasi Bencana, masuk dan dia membuat pemeriksaan kesihatan, memberikan ubat dan sebagainya, which is benda ini tidak dapat dilaksanakan oleh agensi kerajaan kerana mereka bertumpu di pusat pemindahan. Jadi ini sebenarnya yang saya kata melengkapi tadi tu. Bukan persaingan. Kita tak ada niat nak bersaing, tetapi kita nak bekerjasama dan melengkapi yang satu sama lain. Okey, penjelasan yang konklusif dan baik, Tuan Fauzi. Dr. Kamarul, penggunaan teknologi ini penting. Tadi kita bercerita berkenaan bagaimana teknologi diaplikasikan untuk dan juga semasa bencana. Tetapi teknologi juga penting dalam penyelarasan. Kita mempunyai media sosial. That is part of teknologi yang boleh kita gunakan. Apalagi antara inisiatif-inisiatif penggunaan teknologi secara semaksimal mungkin supaya koordinasi dan juga keperluan-keperluan mangsa dan juga kawasan yang terjejas banjir itu boleh ditambah baik dan juga boleh dibaik pulih. Baik. Mungkin saya boleh kongsikan beberapa teknologi-teknologi yang sedang diuji lari dan alhamdulillah pihak Dadma pun ada di sini, banyak ruang dan platform yang disediakan. Antara yang saya boleh kongsikan di sini, dikala kita menghadapi bencana besar, selalunya telekomunikasi terputus. Maknanya line telefon kita terganggu. Kita tidak boleh berhubung dengan pihak luar. Ini biasa dikala kita menghadapi bencana besar. Dan ada inisiatif bersama dengan pihak ADRC, Cabinet Office of Japan, melihat bagaimana penggunaan satelit telekomunikasi, dan sistem tersebut telah diuji lari di hulu Langan di Selangor, meninjau bagaimana teknologi satelit komunikasi berasaskan kepada teknologi daripada Jepun ini boleh diadaptasi, diguna pakai, dan alhamdulillah teknologi tersebut telah berjaya diuji lari dengan pembibitan pelbagai pihak semasa sesi demonstrasi tersebut diadakan tahun ini. Dan kita juga dimaklumkan bahawa teknologi ini akan diperluaskan di masa hadapan. Itu untuk penggunaan domestik, end user product. Benar. Dan mereka juga
sedang meneliti beberapa platform-platform medium komunikasi yang ada. Cuma bagaimana satelit ataupun saluran tersebut terbuka di kala telekomunikasi sedia ada terputus ataupun terganggu, supaya sebarang bentuk misi ataupun penyaluran bantuan ini dibuat tanpa gangguan. Ini suatu inisiatif yang baik. Satu teknologi sedia ada, satelit, cuma kita tambah baik dari segi komunikasi risiko. Komunikasinya. Dan yang kedua tentang penyaluran maklumat. Antara juga inisiatif yang diusahakan oleh pihak NADMA dan pihak UTM terlibat dalam membekalkan kepakaran teknikal. Antara uji lari yang telah diadakan di Sabah melihat bagaimana pihak komuniti juga boleh menyalurkan maklumat tersebut secara real time. Okey, ini saya nak tanyakan, Doktor. Benar. Kerana kita masih bergantung pada konvensional. Baik. Apa yang berlaku di Lembah Kelang atau Shah Alam dan juga di Kelantan Terengganu banyak mengajar kita. Kalau di kawasan kampung mungkin lebih mudah kerana rumahnya itu mungkin satu keluarga, sebuah rumah. Berbanding di kawasan Shah Alam, satu unit Pangsapuri itu mempunyai mungkin 1,000 penduduk. Dengan setiap satu unit itu kita tidak tahu berapa jumlahnya. Jadi peranan ketua kampung, peranan JKKK dan juga peranan ketua komuniti penting dalam memastikan data maklumat supaya tidak ada yang tertinggal. Benar. Untuk diselamatkan, Doktor. Benar. Dan kita imbau kembali senario di Shah Alam dan Kelang. Kita memperkatakan 3 hari operasi memindahkan hampir 30,000 penduduk, dan ini suatu usaha oleh pihak kerajaan yang bukan mudah untuk diselaraskan, diseragamkan. Dan semestinya sistem komunikasi amat penting, bukan hanya memindahkan mereka tetapi juga memahami kehendak, keperluan mereka di pusat pemindahan. Ini suatu konteks yang saya percaya komunikasi memainkan peranan penting selain daripada koordinasi. Dan dalam konteks kita melihat juga setiap tahun saban tahun mencecah 120,000, 150,000 penduduk berpindah ketika monsun. Dan senarionya berbeza daripada satu monsun kepada monsun. Dan senario ini juga berbeza mengikut lokaliti. Dan di sinilah peranan komuniti untuk berkongsi maklumat-maklumat lapangan dan menerusi platform di JIM tadi yang dimaklumkan oleh Tuan Fauzi. Ini juga satu inisiatif yang amat baik oleh pihak kerajaan menerusi NADMA dalam menyediakan platform yang terbuka, yang di mana pihak komuniti, pihak NGO juga boleh membekalkan data-data lapangan. Ini suatu yang amat perlu disokong usaha. Ya, kembali kepada semangat kejiranan dan semangat bermasyarakat. Benar. Menyediakan kita untuk perkara-perkara di luar jangka. Ya, Doktor dan juga Tuan Fauzi, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak pertiwi, bangunkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak pertiwi, semarakkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Malaysia madani. Malaysia madani. Malaysia madani. Malaysia madani. Hai adik-adik, jom belajar cara melintas jalan.
Lihat kiri, kanan, kiri sebelum melintas. Membantu pelajar melintas dan pastikan pelajar selamat sampai. Jangan tiru pemanduan seperti ini. Contohi pemanduan dan peraturan dengan berhemah. Panduan keselamatan elektrik ketika banjir. Jangan guna peralatan elektrik ketika banjir. Pastikan suis utama ditutup. Jangan sentuh peralatan atau kabel elektrik. Simpan peralatan elektrik di tempat selamat. Jangan sentuh tiang elektrik. Elak kawasan yang mempunyai talian elektrik semasa bergerak dalam banjir. Periksa dan uji peralatan elektrik bersama kontraktor elektrik sebelum digunakan semula selepas banjir. Hubungi Tenaga Nasional Berhad di talian 15454 bagi bantuan berkait elektrik. Besok kembali, air banjir boleh membawa pelbagai risiko. Jadi pesanan kami, take home message yang boleh kita bawakan bersama dengan anda. Berhati-hati dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti yang berisiko sewaktu musim banjir. Bersama dengan doktor, ini juga pesanan bukan sahaja kita membawa gambaran inisiatif pihak NGO dan juga pihak berwajib. Semuanya sudah dilakukan. Tapi masih bergantung kepada komuniti, pihak resipien ataupun penerima bantuan dan juga sumbangan itu supaya memastikan agar isu keselamatan kendiri, keluarga, komuniti dan juga tidak merisikokan diri sewaktu tempoh bencana dan juga banjir, doktor. Baik, ini harus difahami dalam konteks kita menghadapi bencana, pelbagai bahaya baru muncul ini, kadang-kala impak dan skalanya amat berbeza. Yeah. Dan ini sesuatu yang kita tidak boleh ramal. Ini perlu difahami dalam konteks komuniti-komuniti rentan, mereka yang menetap di kawasan-kawasan berisiko harus mencari dan melihat informasi-informasi dari masa ke semasa yang dibekalkan oleh pihak kerajaan. Yang kedua, kita juga melihat peranan komuniti ini juga rentas sektor sebelum, semasa dan selepas. Dan ini juga harus dibuat secara bersasar. Dalam erti kata mereka yang menghadapi bencana ini juga perlu disusuli dengan beberapa informasi-informasi yang kadang-kala berbeza mengikut fasa sebelum, semasa dan selepas. Yeah. Dan yang ketiga yang mungkin saya boleh kongsikan di sini, Tuan Moderator, melihat bahawa ancaman bahaya baru muncul ini adalah nyata. Okay. Dan beberapa kajian penyelidikan hampir 1 dekad oleh pihak DPPC meneliti bahawa ancaman ini mungkin akan meningkat dikala kadar urbanisasi juga meningkat. Baik. Kadar gangguan kepada alam sekitar juga meningkat. Dan mereka-mereka yang menetap di kawasan-kawasan berisiko juga meningkat. Ini bukan hanya risiko banjir, termasuk juga risiko tanah runtuh, aliran puing yang juga kita perlu fahami tahap kerapuhan dan risikonya. Ini tidak lain tidak bukan ruang dan peluang untuk kita cakna dengan informasi-informasi yang dibekalkan, disalurkan oleh pihak kerajaan dan juga peranan kita selaku rakyat Malaysia, selaku masyarakat setempat, komuniti di suatu kawasan, bagaimana peranan kita, tanggungjawab bersama ini juga boleh disalurkan dalam mengurangkan beban kita terhadap hanya semata-mata oleh di bahu pihak kerajaan. Ya. Terima kasih. Peristiwa lalu banyak mengajar kita untuk lebih berhati-hati dan belajar daripada sejarah serta kesilapan. Baik. Tuan Fauzi, sekali lagi disimpulkan berkenaan Rakan Natma
penglibatannya, tujuan operasinya dan juga bagaimana boleh menyokong Rakan Natma ini secara keseluruhan. Baik, terima kasih. Saya sebenarnya ingin ambil peluang inilah untuk berhubunglah untuk rakan-rakan NGO di luar sana supaya sering ataupun mengutamakan keselamatan diri sendirilah. Saya harap dalam keterujaan untuk membantu mangsa-mangsa bencana di kawasan-kawasan bencana ini, aspek-aspek keselamatan ini kita tak boleh kompromi. Kita kena pastikan diri selamat terlebih dahulu, barulah kita selamatkan mangsa-mangsa bencana yang lain. Dan yang kedua, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menggalakkan semua di kalangan NGO ataupun sukarelawan yang ingin membantu supaya berhubung ataupun mendaftar dengan Pusat Kawalan Operasi Bencana. Atau dengan lebih mudahnya, saya boleh kongsikan di sini adalah cuba mencari di manakah lokasi pejabat pertahanan awam di daerah ataupun di negeri, kerana mereka ini adalah sekretariat jawatankuasa pengusaha bencana di daerah dan juga di negeri. So dengan ini kita harap apabila berkongsi maklumat-maklumat ini, berdaftar, kita dapat menyalurkan atau kita mengkoordinasikan bantuan-bantuan ataupun sumbangan yang disampaikan supaya sampai tepat kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Ya, insya-Allah. Boleh layari juga laman portal Natma. Boleh layari laman portal Natma www.natma.gov.my untuk mendaftar sebagai rakan Natma. Kalau tak boleh di Natma, mungkin di Pejabat Angkatan Pertahanan Awam Negeri dan juga di daerah. Rakan Natma untuk membantu masyarakat di peringkat komuniti, penglibatan secara menyeluruh semua pihak, NGO, sukarelawan, pihak berwajib dan sebagainya, dan memastikan agar persediaan kita lebih ampuh dan juga lebih bersedia pada masa hadapan berbanding tahun-tahun ataupun peristiwa-peristiwa sebelumnya. Terima kasih Tuan Fauzi, terima kasih Dr. Kamarul kerana bersama dengan kami pada malam ini. Terima kasih kepada anda bersama kami dalam Bicara Naratif. Berhati-hati dan bersiap siaga dan juga dapatkan maklumat semasa serta informasi terkini daripada pihak berwajib dalam persediaan menghadapi risiko bencana. Terima kasih bersama kami. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.